Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, menteri baru telah dilantik. Setelah Rafizi dan juga salah satu pemimpin PKR telah meletakkan jawatan di dalam kabinet kerajaan, dua menteri letak jawatan dan dua menteri baru dilantik. Nah, saudara-saudara, satu lagi menteri, di mana Nik Nazmi sebelum ini yang menggalas tugas sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, telah digantikan oleh Johari Ghani. Nah, di dalam pelantikan ini, saya telah menerima satu komen yang agak mengejutkan, kerana nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan disebut. Oke, sebelum itu saya nak kongsi kepada Anda berita baik. Ini adalah produk transfer factor, produk imun ataupun terapi imun, molekul imun untuk meningkatkan, mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Dengan produk ini, sistem badan kita akan jadi mantap dan dapat melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, darah tinggi, kanser, gout, penyakit melibatkan kulit, penyakit melibatkan hati, jantung, perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda meminati dan memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Saudara-saudara, menurut Samsul Azri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bersetuju dan memaklumkan kepada jemaah menteri dalam mesyuarat yang bersidang pada Rabu lalu. Johari Ghani galas tugas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Nah, saudara-saudara, saya telah menerima satu lagi komen. Sepatutnya Johari Ghani, dia kata di sini lebih kurang begini bunyinya. Sepatutnya Johari Ghani bukan menggalas tugas sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian. Ada cadangan untuk Johari Ghani mengisi kekosongan, mengisi platform Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Ekonomi. Seperti yang kita tahu, Kementerian Ekonomi sudah pun diisi dan Kementerian Keuangan, di mana Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sendiri yang menjadi Menteri Keuangan. Nah, komen ini berkata, patut bagilah Kementerian Keuangan dan Ekonomi, kat dia layak bidang itu. Cadangan untuk Johari Ghani. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, mungkinkah Johari Ghani tidak layak untuk memegang jawatan Menteri Sumber Asli? Sebaliknya beliau layak untuk memegang platform Kementerian Ekonomi ataupun Kementerian Keuangan. Nah, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di dunia ini apa-apa saja boleh berlaku. Ada yang sekejap, ada yang lama, ada yang gembira, ada yang menangis, dan macam-macam lagi. Tarik 10 Julai terpahat di Malaysia. Tarik di mana 10 Julai 2025 adalah tarik Tun Dr. Mahathir Mohamad meraihkan ulang tahunnya yang ke-100. Antara satu titik bersejarah bagi negara Malaysia di tanah air kita. Tapi tarik 11 Julai 2025 pula satu kejutan kepada seluruh kepimpinan politik Malaysia. Saya boleh katakan ini adalah kematian, pemergian mengejutkan Mahathir, mengejutkan Anwar, mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Bapa Ketua Pemuda UMNO kembali ke Rahmatullah. Perkongsian artikel daripada Harapan Daily bertarikh Julai 11, 2025. Bapa kepada Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, meninggal dunia pada jam 9.10 pagi. Allahyarham Saleh lemah menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua
pada usia 66 tahun. Dr. Muhammad Akmal, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Merlimau, memaklumkan perkara itu menerusi hantaran di Facebook. Duka cita dimaklumkan bahwa ayahanda kesayangan kami, Cikgu Saleh bin Lempa, telah kembali ke rahmatullah sebentar tadi, jam 9.10 pagi. Mohon doakan agar ayahanda kami diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan kekasih Allah, katanya. Beliau turut memaklumkan jenazah Allahyarham ayahnya akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Ar-Rahim, Merlimau Jasin, selepas sholat Jumat. Sebelum ini, Akmal pernah memberitahu perkembangan terkini mengenai keadaan kesehatan bapaknya yang dilaporkan semakin merosot sejak akhir bulan lalu. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka berkenaan turut meminta orang ramai yang mengenali Allahyarham agar mendoakan kesejahteraan dan keampunan buat insan tersayang itu. Bagi saya ini pasti satu pemergian yang mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sana sini kita dengar serangan kepada Anwar, serangan terhadap PMX. Nak Anwar letak jawatan. Baru-baru ini ada pula himpunan turun Anwar. Dikatakan sudah ada jadwal. Jadi mereka ini yang nak turunkan Anwar, sebenarnya mereka nak naikkan siapa? Tapi ada satu perkongsian, ada satu fakta yang saya nak share kepada Anda. Saya telah mendapat satu maklumat ini, apa sebab PMX perlu turun. Disinilah kejutan. Fakta-fakta ini yang bagi saya pasti menggemparkan seluruh kepimpinan pembangkang. Tapi sebelum itu saya nak kongsi kepada Anda produk TF, produk transfer factor. Produk ini adalah untuk meningkatkan, mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, gastrik dan banyak lagi. Sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, pertama, kenaikan gaji penjawat awam 7% sehingga 15% mengikut kelayakan. Kedua, kenaikan kadar gaji minimum 1.500 ke 1.700. Ketiga, peruntukan program Payung Rahmah RM 200 juta meningkat RM 300 juta. Keempat, STR dan SARA RM 10 bilion meningkat kepada RM 13 bilion. Ini adalah antara kenapa orang tanya dan kenapa Anwar perlu diturunkan. Belum cukup lagi saudara-saudara, kita ada 6 lagi. Yang kelima, bantuan khas keuangan 250 kepada semua pesara kerajaan. Yang keenam, bantuan khas keuangan RM 500 penjawat awam grade 15 dan ke bawah terima bantuan khas keuangan BKK. Yang ketujuh, bantuan awal persekolahan BAP diperuntukkan kepada 5.2 juta murid tahun 1 hingga tingkatan 5 tanpa mengira pendapatan ibu bapa. Yang ke-8, pelaburan tertinggi. Malaysia catat pelaburan tertinggi 2024 RM 329.5 bilion. Nomor 9, ini orang Sabah dan Sarawak suka dengar. Berkaitan dengan MA 63, 11 tuntutan perjanjian Malaysia 1963, MA 63 telah diselesaikan. Dan yang ke-10, negara paling aman, Malaysia diiktiraf global menduduki tempat ke-10 Indeks Keamanan Global 2024. Jadi orang tanyalah kenapa nak turun Anwar. Ini jawabannya. Kenapa Anwar sepatutnya tidak turun? Apa komen Anda?